Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Insya-Allah hari ini kita akan menyambung perbahasan daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar, Sirah Nabawiyah pengajaran dan pedoman. Minggu lepas, 2 minggu lepas, sebab minggu lepas hari Isnin kita cuti, 2 minggu lepas, okay, kita bermula daripada awal balik. Kita dah bermula pada awal balik. Jadi perbahasan kita minggu lepas ialah Mizah Siratin Nabi, iaitu keistimewaan sirah Nabi yang dah kita bahas. Ada 5 keistimewaan sirah Nabi. Kita, kalau kita tengok dalam buku kita lah, yang dalam bahasa Arab tu, pada muka surat 15, perbahasan muqaddimah, Mayyizatus Siratin Nabawiyah, keistimewaan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullah dia letakkan 5 keistimewaan sirah Nabi berbanding sirah para nabi yang lain ataupun sirah tokoh-tokoh yang lain. Kita sebut sepintas lalu sebab hari ini kita nak masuk pada masadir sirah an-nabawiyah, masadirus sirah, iaitu sumber-sumber yang digunakan untuk dapatkan maklumat tentang sirah ni. Cuma kita sebut sepintas lalu dulu, Mayyizatus Siratin Nabawiyah, iaitu keistimewaan sirah Nabi. Yang pertama, kalau dalam buku bahasa Arab tu muka surat 15 dia sebut. Muka surat 15 dia kata, awalan innaha asahhus sirah li tarikhi nabiyil mursal. Sesungguhnya sirah Nabi ni ialah sirah yang paling sahih. Sahih situ maksudnya apa? Paling terjaga. Bukanlah yang dimaksudkan sahih sini apa yang kita dengar pada sirah Nabi tu semua riwayat dia sahih. Riwayat perjalanan hidup Nabi ni ada yang sahih, ada yang tak sahih. Okay. Sahih sini maksudnya, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu tua, sihat. Maknanya dia punya penjagaan tu menyeluruh. Daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Bahkan sebelum Nabi lahir, beberapa tahun sebelum Nabi lahir pun perjalanan tu direkodkan. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Kita ambil contoh Nabi Isa AS. Dalam Quran dia tak cerita detail. Dia cerita permulaan kelahiran Nabi Isa. Lepas pada tu keluar cerita dia dah start dakwah dah. Jadi bahkan kalau kita tengok rekod tu di sisi orang Nasrani ataupun Kristian hari ni, rekod kelahiran Nabi Isa pun mereka tidak ada rekod yang boleh dipegang. Maknanya daripada keluar daripada perut ibu dia Maryam sampai dia diangkat jadi rasul tu, sampai dia berdakwah tu, rekod yang bersih, yang tidak ada tokok tambah ataupun bercampur dengan maklumat-maklumat yang tak ketahuan hala, tidak direkodkan seperti sirah Nabi. Sebab tu penulis dia sebut kelebihan keistimewaan pertama sirah Nabi Muhammad ni, innaha asahhus siratun li tarikhi nabiyil mursal. Maknanya dia sebaik-baik penjagaan sirah Nabi. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua ada pada muka surat yang ke-17. Dia sebut inna hayata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadihatun kullal wuduh fi jami'i marahiliha. Maksud dia apa?
kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas dan terperinci pada setiap peringkat. Wadihatun jelas, kullal wuduh jelas lagi terperinci, fi jami'i marahiliha pada setiap peringkat ataupun setiap tahap. Maknanya nak sebut pada kita sini, sirah Nabi ni dia sebut semua. Sebab kalau kita tengok cabang-cabang ilmu agama ni, sama ada ilmu tafsir Quran ke, ilmu baca Quran ke, ilmu fiqh ke, ilmu usul fiqh ke, hadis ke, dia mesti tidak akan dapat tolak bahagian sejarah tu. Contoh tafsir Quran. Setengah-setengah ayat ni kita akan tengok ada ayat yang ada asbab nuzulnya, sebab turun ayat. Jadi dia mesti berkait dengan sejarah. Sama juga dengan hadis. Hadis dia ada sabab urut hadis. Jadi nak kena tengok peristiwa apa. Okay. Jadi sebab tu sirah Nabi ni dia kompleks, dia besar. Sebab dia merupakan dalil yang besar dan dalil yang luas untuk kita faham pengamalan-pengamalan agama, sama ada pengamalan tu bersifat syariat, contoh ibadat apa-apa semua, ataupun pengamalan tu bersifat muamalat, contoh macam mana Nabi bergaul dengan masyarakat, Nabi layan orang yang berumur macam mana, Nabi layan isteri macam mana. Itu semua terdapat dalam sirah-sirah Nabi yang akan kita lalui lah. Okay. Itu yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Yang ketiga muka surat 18, inna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahki siratun insanun akramahullahu birrisalah falam tukhrijuhu an insaniyatihi. Itu poin dia. Dia nak sebut apa? Sirah Nabi itu tahki siratu insan, menceritakan kepada kita sirah manusia, akramahullahu birrisalah, yang Allah Ta'ala muliakan manusia itu dengan risalah ataupun wahyu. Falam tukhrijuhu an insaniyatihi, yang tidak mengeluarkan daripada kemanusiaan seorang manusia. Maksudnya apa? Sirah Nabi ni dia kena dengan kehidupan seorang manusia secara umum. Walaupun pada diri Nabi ni kita terima adanya yang disebut sebagai karamah, benda-benda yang luar daripada akal manusia. Karamah ni kalau kita tengok definisi yang disebutkan oleh para ulama, amrun khariqun lil adah, sesuatu yang mencari adat, maknanya luar daripada logik akal. Contoh Isra' dan Mi'raj, perjalanan pada waktu tu paling cepat pun daripada Mekah nak pergi ke Baitul Maqdis 40 hari, maknanya sebulan lebih. Tiba-tiba Nabi diperjalankan satu malam, maknanya ianya ialah satu perkara yang kita sebut sebagai khariqun lil adah. Adat manusia pada waktu tu tak akan boleh pergi secepat tu. Walaupun Nabi dia ada melalui benda tu, tapi ada juga benda-benda yang kita boleh tengok, banyak juga benda yang kita boleh tengok pada diri Nabi tu ialah sifat kemanusiaan Nabi itu sendiri. Nabi ada makanan yang Nabi suka makan. Bila mana menceritakan tentang bahagian mana yang Nabi suka makan daripada seekor kambing, maka jawab Aisyah, Nabi suka makan bahagian peha yang paling banyak daging. Bukanlah itu syariat untuk kita ikut. Maknanya kalau kita nak pergi beli kambing, sunat beli yang peha saja. Tak pun. Okay. Cuma nak sebut pada kita, dia nak cerita pada kita bahawasanya manusia dia ada benda yang dia minat dan ada benda yang dia tak minat. Okay. Nabi kahwin, Nabi tertidur, cara Nabi tidur, ni nak tunjuk pada kita insaniyatur rasul, kemanusiaannya Nabi tu ada. Jadi bila mana kita belajar sirah, kita akan tengok mudahnya untuk kita ikut sunnah Nabi, dengan sebab Nabi itu berperilaku macam perilaku manusia, tidak berperilaku seperti orang yang kita sebut supernatural, luar macam Superman ke apa. Tak, dia ni orang yang kita boleh terima ikutan, sebab Quran dah sebut tentang kedudukan Nabi itu sebagai tokoh ikutan. Itu yang ketiga. Yang keempat, muka surat yang sama di bawah tu dia sebut, inna sirata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syamilatun likullin nawahiyal insaniyah fil insan fahiya tahki lana siratu Muhammad syabil amin al-mustaqim qabla an yukrimahu Allahu birrisalah kama tahki lana siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-da'iyatu ila Allah al-multamisu ajdal wasailu liqabuli da'watihi. Okay. Poin yang keempat ni lebih kurang dengan poin yang ketiga.
Dia nak sebut lebih dalam lagi, kemanusiaannya Nabi itu sehingga menjadi silibus untuk kita ikut, dan silibus tu kita tak boleh tukar. Saya nak beri faham macam mana? Pada diri Nabi tu, sirah yang ada pada kehidupan Nabi tu, dia menjadi satu kaedah untuk hidup dengan cara baik atas dunia. Kalau kita nak hidup tak mau guna kaedah kehidupan Nabi, kita tak akan berjaya hidup sebagai manusia yang baik. Dia nak beritahu macam tu. Maknanya kemanusiaan yang paling terbaik ialah ada pada diri Nabi. Falsafah kehidupan yang paling jelas ialah ada pada kehidupan Nabi. Kalau kita keluar daripada apa yang Nabi buat, falsafah kehidupan Nabi, cara Nabi hidup, maka kita akan nampak kepincangan hidup seorang manusia. Itu poinnya. Yang keempat, itu keistimewaan sirah Nabi yang kita akan dapat bila mana kita belajar. Dia bukan hanyalah macam kita belajar sejarah ketika mana kita sekolah dulu, sejarah negara, pembentukan negara, tapi dia adalah sejarah untuk membina manusia yang paling terbaik. Itu keistimewaan sirah Nabi. Yang kelima, muka surat 20 yang terakhir, dia sebut, inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdaha tu'tina ad-dalil alladhi la raiba fihi ala sidqi risalatihi wa nubuwwatihi. Kelebihan keistimewaan yang kelima ni, sirah Nabi lah satu-satunya tu'tina ad-dalil, yang memberi dalil, alladhi la raiba fihi, yang mana dalil itu tidak ada ragu lagi padanya, ala sidqi risalatihi wa nubuwwatihi, di atas benarnya risalahnya dan kenabiannya. Nak tunjuk pada kita, bila mana kita baca sirah Nabi, kita akan tengok Nabi itu sebenar-benar utusan terakhir Tuhan. Maknanya padan Nabi ni jadi seorang Rasul. Kita akan tengok bila mana kita belajar sirah. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam nukilan para ulama ataupun pandangan para ulama, terutamanya apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dalam kitab dia Zadul Ma'ad, sebuah kitab sirah yang agak terkenal. Di akhir kesimpulan kitab tu dia sebut, dia beri kesimpulan, dia kata apa yang kita dapat daripada sirah Nabi ni ialah apa yang Nabi lalui itu menjadi petunjuk kepada kita benda yang sama yang akan berulang dalam hidup kita. Apa yang Nabi lalui itu ialah apa yang akan kita lalui balik. Cuma zaman kita dengan zaman Nabi berbeza, tapi wajah yang akan kita temui itu ialah sama. Dari segi ujiannya, cabarannya, nikmat hidupnya, pergaulan manusianya, keteguhan beragamanya, ialah benda yang sama sahaja. Jadi nak tunjuk kepada kita, Nabi itulah orang yang paling awal merasai. Sebab tu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, tidak ada ujian yang berat ditimpakan pada manusia melainkan pernah ditimpakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok orang diuji dengan ada anak, mati anak, kita tanya siapa yang paling ramai anak, lepas tu Allah Ta'ala uji mati semua anak zaman dia hidup. Nabi Muhammad, dia ada 7 orang anak, 6 orang meninggal, dia hidup. Kalau meninggal lepas dia meninggal, taklah sedih sangat. Tapi meninggal dalam dia hidup, kekal pun seorang saja. Tu pun tak lama, tak sampai setahun yang kekal tu pun meninggal juga lepas pada tu. 6 bulan. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya kalau cerita orang yang sedih terhadap zuriat yang tak kekal, maka Nabi yang paling sedih. Tapi Nabi still boleh hidup sebagai manusia yang kekal berhubung dengan Tuhan dan baik hubungan dengan Tuhan, dan dia tidak ada rasa galak dengan ujian yang berlaku. Jadi nak sebut ujian apa yang kita rasa paling berat dalam hidup, Nabi pernah rasa dulu. Jadi itu keistimewaan, 5 keistimewaan sirah Nabi. Jadi hari ini perbahasan kita nak masuk Masadirus Siratun Nabawiyah, iaitu sumber sirah Nabawiyah, dalam muka surat yang ke-25. Kita dah bahas sebelum ni untuk poin yang pertama iaitu Quran, tapi kita start pada awal baliklah. Sumber rujukan sirah Nabi. Kata penulis, tanhasirul masadirur ra'isiyatu al-mu'tamidatu lis-siratin nabawiyyati fi 4 masadir. Maksud dia situ, tanhasirul masadir, hanya terdapat 4 sumber rujukan utama yang boleh dirujuk dalam sirah Nabi. Al-masadirur ra'isiyah maknanya sumber rujukan utama, al-mu'tamidah yang boleh dipegang,
lisirah untuk sirah Nabi fi arba'ati masadir, hanya 4 sumber induk yang kita boleh pegang. Okay. Yang pertama penulis dia sebut Al-Quranul Karim, iaitu Al-Quran. Wa huwa masdaru asasiyun nastamiddu minhu malamihus siratun nabawiyah. Apa yang dia sebut situ? Al-Quran wa huwa masdarun asasiyun, ianya merupakan sumber yang asas ataupun sumber asasi. Nastamiddu minhu, nastamiddu maksudnya kita mencedok daripadanya, malamih kehidupan Nabi SAW. Malamih itu ialah semua benda yang terdapat dalam siri-siri kehidupan Nabi itu. Faqad ta'arrada al-Quran li nasya'atihi, dan sesungguhnya Quran itu telah menghidangkan kepada kita macam mana berkembangnya ataupun meningkatnya Nabi. Nasya'ah tu maksudnya meningkatnya Nabi. Antara dalil yang dia bagi situ nak tunjuk pada kita Quran ni dia cerita Nabi daripada kecil. Iaitu ayat daripada surah Ad-Duha ayat yang ke-5 dan ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah kamu dapati kamu itu seorang yang yatim, lalu kami beri kepada kamu perlindungan. Nabi itu dilahirkan sebagai anak yatim, dan akhirnya Nabi dijaga oleh datuknya, dan akhirnya dijaga oleh pak saudaranya. Okay. Dan ajaibnya Allah Ta'ala menyusun kehidupan Nabi ni, walaupun Nabi seorang anak yatim, layanan yang diterima oleh Nabi itu layanan yang paling terbaik, sama ada daripada datuknya ataupun daripada pak saudaranya. Tapi Allah Ta'ala uji Nabi, walaupun Abu Talib tu orang yang baik, tapi dia tidak mengikut risalah yang Nabi bawa. Bahkan para ulama sebut tidak ada orang kafir yang paling baik di dunia melainkan Abu Talib. Sebab apa? Sebab Abu Talib telah melindungi pesuruh Tuhan ataupun Rasulullah. Kalau kita kata di dunia hari ni ada orang kafir yang baik, yang suka tolong orang, tak dinafikan, ada orang kafir yang baik. Tapi orang kafir yang paling baik ialah Abu Talib, kerana melindungi Nabi. Walaupun dia melindungi Nabi, tidak menjamin dia itu selamat daripada neraka, melainkan dengan sebab dia tolong Nabi, dia dapat keringanan dalam azab neraka. Walaupun keringanan, tapi neraka, itu benda yang kita kena tahu. Neraka. Okay. Dia tetap benda tak sedap, walaupun paling ringan. Benda yang menyakitkan. Sebab tu dalam hadis, para sahabat tanya, apa yang Abu Talib dapat, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, dia dapat keringanan daripada azab neraka. Iaitu dalam hadis tu Nabi sebut, dipakaikan kepada Abu Talib ni sandal, selipar daripada api neraka. Sehingga menyebabkan bila mana dia pakai tu, kepala otak dia bergegar. Dan dia berteriak, ana a'zabun nas finnar. Aku orang yang paling kuat kena azab di neraka. Itu dia berteriak. Paling besar azab dia. Walaupun dia tolong Nabi. Sebab tu kalau tengok, ini antara benda-benda yang kita kena faham lah. Hidayah ni bila mana kalau Tuhan tak bagi, dia tak bagi. Abu Talib dia orang yang baik, sangat baik. Sebab tu Nabi sangat menangis, sangat kecewa lah Abu Talib tak mahu ikut dakwah Nabi. Sebab tu bila mana kita tengok sirah ketika mana Abu Bakar, dia datangkan ayah dia untuk diislamkan di hadapan Nabi. Ni kita selalu dengar. Okay. Ayah dia yang bernama Abu Quhafah. Bila mana dia tengok Nabi bai'ah salam dengan ayah dia Abu Quhafah yang dah umur 80 pada waktu tu, untuk lafazkan dengan lafaz syahadah masuk Islam, Abu Bakar ni dia menangis. Dia menangis sebab apa? Nabi tanya, wa ma yubkika ya Abu Bakrin, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Bakar? Maka jawab Abu Bakar, antakuna yadu abi yadu ammika yukirrullahu bihi ainaik, supaya Allah Ta'ala menjadikan tangan ayahku itu ialah tangan bapa saudara kamu. Allah Ta'ala itu lebih menyejukkan hati kamu, lebih aku suka berbanding Islamnya ayahku. Nak sebut pada kita Abu Bakar yang paling faham apa yang Nabi nak, yang paling faham apa yang Nabi nak. Tapi Nabi dia galak yang tu, maknanya dia ada rasa terlekat dengan yang tu. Tapi sebab itulah Quran pun dah turun ayat, Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala tak akan beri hidayah pada orang yang kamu sayang, melainkan Allah Ta'ala takdirkan siapa yang nak dia bagi hidayah, dia akan dapat hidayah. Sebab tu antara watak-watak yang tak disangka dapat hidayah, Abu Sufyan.
mertua Nabi, watak yang tak disangka untuk dapat hidayah. Abu Sufyan tu mertua Nabi, sebab Nabi kahwin dengan salah seorang anak dia, Ummu Habibah. Okay. Jadi kita boleh tengok ini watak-watak yang tak disangka. Antaranya Ikrimah anak Abu Jahal. Ini watak-watak yang jahat lah. Bila mana kita tengok Nabi berada di fasa Mekah yang konspirasi untuk bunuh Nabi, kita tak sangka. Tapi Nabi tu jiwa dia, dada dia luas untuk menerima muka-muka yang dulu memusuhinya. Sebab tu bila mana kita baca sirah Nabi, kita akan tengok benda tu terlalu besar untuk kita ikut dan hakikatnya terlalu payah untuk kita ikut. Orang yang pernah buat jahat, dia bukan buat jahat dia khianat, kecil punya khianat, dia khianat kita. Dia konspirasi untuk bunuh kita. Tiba-tiba dia tawarkan Islam, dia masuk Islam dan Nabi boleh terima keislaman tu. Itu bukan jiwa yang mudah lah untuk kita ikut. Mana-mana orang pun dia berperang dengan jiwa dia. Orang yang pernah buat jahat, minta maaf dengan dia. Lepas tu kita nak beri, orang kata apa, kita macam nak delete semua. Sebab tu kalau tengok Nabi bila mana dia maafkan semua sekali penduduk Mekah, apa yang dia sebut? Dia kata la tathriba alaikumul yaum. Nabi kata sa'aqulu lakum kama qala akhi Yusuf alaihi salam. Aku akan sebut kepada kamu wahai penduduk Mekah seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam kepada adik-beradik dia. La tathriba alaikumul yaum. Aku tak akan ambil apa-apa tindakan, tak akan sebut, tak akan ingat lagi kejahatan yang dah pernah kamu buat. Tasrik ni maksud dia tak ada perasaan terlekat sikit pun. Dia kalau kita maafkan orang, ada orang dia terlekat lagi. Maknanya dia maaf dah. Tapi kalau sembang dengan orang lain, dia dulu pun boleh tahan juga kata aku. Sebut lagi, masih duk sebut lagi. Okay. Tapi Nabi dia tak sebut. Sebab tu ketika mana datang Ikrimah daripada jauh, Ikrimah tu dia takut nak jumpa Nabi. Dia lari ke pelabuhan ketika mana pembukaan kota Mekah. Tapi isteri dia yang pujuk. Isteri dia yang pujuk supaya bawa Ikrimah tu jumpa Nabi. Sebab tu kalau tengok bila mana Nabi dia Islamkan, bukan dia Islam, dia buka kota Mekah. Nabi SAW, dia tanya orang-orang Mekah. Sebab orang Mekah pada waktu tu lost, tak ada kekuatan nak lawan Nabi. Ma ra'yukum? Maknanya Nabi tanya kepada orang Mekah. Ma dhannukum? Apa yang kamu sangka aku akan buat pada hari ni? Nabi pada waktu tu Nabi tawan kota Mekah, Nabi buka balik kota Mekah. Nabi tanya semua orang-orang yang berkumpul dalam Masjidil Haram, dalam rumah Abu Sufyan semua ni. Nabi kata, apa yang kamu sangka aku boleh buat hari ni? Lalu orang Mekah tu dia takut sebab dia tengok Nabi ni bala tentera ramai. Maka dia orang pun cepat-cepat sebut antal karim ibnu akhil karim. Engkaulah orang yang baik, anak kepada orang yang baik. Maknanya nak pujuk Nabi janganlah duk bunuh. Nampak kuat ni takut nak buat tindakan yang pelik-pelik ke. Sebab tu Nabi sebut la tasriba alaikumul yaum, aku tak akan ambil tindakan apa-apa. Bila mana isteri Ikrimah dia beritahu Nabi, ya Rasulullah, kalau aku dapat bawa balik Ikrimah sini dan dia masuk Islam, kamu akan ampun dan kamu akan maafkan dia. Nabi kata tidak ada apa yang akan menghalang aku dan memaafkan dia bila mana dia sebut kalimah la ilaha illallah. Dapat pujuk dan akhirnya sahabat-sahabat yang awal masuk Islam ni, Muhajirin dan Ansar, mereka tengok Ikrimah datang pada jauh. Ada sahabat yang muka terganggu dah. Muka dia macam mari dah dia ni. Maknanya datang dah dia ni. Okay. Nabi dah perasan muka-muka yang macam tak selesa dengan kedatangan Ikrimah. Nabi kata la tasubbu abauhu. Jangan kamu cela ayahnya, sebab ayah dia Abu Jahal. Memang ayah dia jahat, ayah dia ahli neraka. Okay. Tapi hari ni dia datang dengan hidayah. Sebab tu dalam sebahagian riwayat, walaupun riwayat tu dia dhaif, dia kata Ikrimah ni bila mana dia bai'ah depan Nabi masuk Islam, dia tak pandang muka Nabi, dia tunduk. Dia malu dengan Nabi. Sebab tu kalau tengok Ikrimah, dia lepas dia bai'ah dengan Nabi, dia sebut satu perkataan. Perkataan ni ada dalam kitab-kitab sirah disebutkan. Dia janji depan Nabi, dia kata setiap duit yang telah aku dermakan dulu untuk memerangi kamu, hari ini aku akan tukar untuk infak di jalan Allah. Setiap tenaga yang telah aku kerahkan untuk memerangi kamu dulu, hari ini aku akan tukar untuk menolong kamu dan mengangkat agama ni. Itu janji dia. Sebab tu kau tengok dia ada satu ayat dalam Quran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah. Saya tak ingat ayat yang keberapa, surah apa.
Boleh cek balik. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Ayat tu. Ayat tu maksud daripada kalangan orang-orang yang beriman itu lelaki-lelaki yang betul bila mana dia berjanji, sebab dia berjanji depan Nabi. Faminhum man qada nahbahu. Antara mereka ada yang telah pun mati syahid. Allah Ta'ala kata. Wa minhum man yantazir. Dan antara mereka ada yang sedang menunggu peluang untuk mati syahid. Ayat tu turun pada Nabi pada waktu tu. Nak sebut pada kita benarnya janji Ikrimah. Okay. Ikrimah kau tengok, Nabi wafat, dia masih lagi belum wafat. Dia meninggal ni dalam perang Yarmuk zaman Umar Al-Khattab. Sebab tu kalau tengok peperangan Yarmuk ni antara peperangan yang agak tegang antara orang Islam dengan Rom Kristian. Berapa bilangan Rom? Lebih kurang 100,000 dan orang Islam 30,000. Peperangan berlaku pada musim sejuk. Yang mana pada waktu tu peperangan tu diketuai oleh Khalid Al-Walid pada waktu tu. Bila mana Khalid Al-Walid ni dia sampai di medan Yarmuk. Yarmuk ni sekarang ni di Jordan hari ni. Kawasan bukit yang agak curam lah. Dan bukan persekitaran yang biasa bagi orang-orang Hijaz ataupun orang Mekah, Madinah pada waktu tu. Bila mana Khalid Al-Walid tengok Rom dah mengelilingi bukit semua. Maknanya orang Islam duduk tengah-tengah. Dan Khalid Al-Walid ni, dia ni orang yang pandai dalam strategi perangan. Tapi perang tu, nak beritahu hebatnya perang tu ataupun dahsyatnya bala tentera Rom, dia jadi stuck, tak boleh nak fikir macam mana nak rempuh kepungan Rom. Lalu Ikrimah yang join peperangan tu, dia angkat tangan, dia pun naikkan semangat orang Islam. Dia kata, siapa yang nak berbai'ah untuk mati syahid bersama dengan aku? Lalu angkat bangun lepas pada tu adik-beradik dengan Abu Jahal. Saya tak ingat nama apa, tapi dia tu adik-beradik Abu Jahal. Satu orang lagi Ayyash. Tiga orang ni yang mula-mula naik. Tiga orang ni, Ikrimah, Ayyash dan juga adik Abu Jahal ni antara yang kuat lawan dakwah Nabi dulu. Bila mana dia orang bangkit, akhirnya sahabat-sahabat yang lain bangkit, cukuplah 400 orang. 400 orang ni telah berikrar untuk rempuh kepungan Rom. Apa jadilah. Khalid Al-Walid dia tengok pada waktu tu, dia kata, la taf'alu, jangan kamu buat macam tu. Fa inna mautakum alaina, kematian kamu bagi kami ni syadid, menyebabkan kami lemah semangat. Jangan duk pilih jadi penyerang gerila macam tu, jangan. Tapi Ayyash, Ikrimah dia sebut pada Khalid, dia kata, wahai Khalid, kamu masuk Islam lebih awal daripada kami. Jadi biarkan kami mendapat pahala lebih besar ataupun lebih banyak, sedangkan kamu dah pernah bersama dengan Nabi, kamu pernah hidup lama dengan Nabi. Kami ni hidup sekejap dengan Nabi. Jadi biar kami buktikan janji dulu. Okay. Mudah cerita, saya ringkaskan. Bila mana Ikrimah ni dia rempuh, akhirnya dia dapat lumpuhkan kepungan Rom 100,000 tu, 400 orang tu berjaya rempuh. Tapi dia orang kena teruk, banyak tikaman, banyaklah yang dia orang kena, yang menyebabkan Ikrimah tu dia meninggal dengan peperangan tu. Dalam riwayat sebut bila mana Ikrimah ni dibawa ke camp, maknanya dia dah cedera teruk. Dia Ayyash dan juga adik kepada Abu Jahal tu, orang bagi pada Ikrimah ni air, dia tengok pak saudara dia. Itu yang cerita Ithar tu. Okay. Sampai pada Ayyash, air tu sampai pada Ayyash dah meninggal dunia. Patah balik kepada adik Abu Jahal, dia pun dah meninggal dunia. Patah balik pada Ikrimah, dia pun dah meninggal dunia. Pada waktu tu Khalid Al-Walid dia baca balik ayat tu, ayat yang mula-mula dia bai'ah dengan Nabi tu, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Nak beritahu pada kita itu benda yang agak besar. Kalau Nabi tak maafkan, perasaan dia orang tak akan jadi hebat macam tu. Sebab tu Nabi ni diberi kredit kepada orang-orang yang pernah jahat dulu, tapi dibuang ataupun dihapuskan. Sebab tu saya kata dia jiwa yang agak besar, tak semua orang boleh buat. Hatta kalau tanya saya sendiri, kalau orang buat jahat pada kita nak maaf macam Nabi agak susah. Masih ingat? Okay. Ada orang dia boleh wariskan anak dia, ni ingat ni orang yang ayah pernah balas dulu, boleh beritahu pada orang. Okay. Maknanya nak beritahu pada kita, sirah Nabi ni kita baca boleh, tapi kita nak ikut exactly 100% tak akan boleh berjaya.
Sebab tu nak cerita kepribadian Nabi ni tidak cukup dakwah, tidak cukup kertas untuk kita tulis. Sebab tu sirah Nabi ni dia sentiasa upgrade dan sentiasa ulama jumpa something yang new ataupun something yang baru yang kita boleh belajar daripada sirah Nabi yang kita tak perasan sebenarnya. Okay. Jadi Quran dia cerita secara ringkas. Dia cerita secara ringkas. Okay. Itu yang disebut dalam poin pertama. Poin yang kedua ataupun rujukan yang kedua, muka surat 26, As-Sunnatun Nabawiyah As-Sahihah. Okay. As-Sunnatun Nabawiyah As-Sahihah, muka surat 26, allati tadammanatha kutubun a'immatul hadis al-mu'tarifu bisidqihim wa thiqatu bihim fil alamil islami hiya al-kutubus sittah. Okay. Apa yang disebut oleh penulis ini, selain pada Quran ni kita tak ada masalah lah. Bila mana kita nak cari benda-benda yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi dalam Quran, memang tidak ada keraguan lah, sebab Quran ni memang dia punya darjat kesahihan dia tu tinggi dah. Okay. Untuk bahagian hadis ni, sunnah Nabi yang sahih ataupun hadis ni, kita tengok apa yang disebut oleh penulis. As-Sunnatun Nabawiyah As-Sahihah, sunnah Nabi SAW yang sahih, allati tadammanatha, yang terkandung di dalam kutubun a'immatul hadis, kitab-kitab karangan para imam hadis, al-mu'tarifu bisidqihim, yang telah diakui kejujuran mereka, wasiqatu bihim, lagi dipercayai, fil alamil islami, dalam dunia Islam. Maknanya dia nak beritahu pada kita hadis-hadis Nabi yang cerita tentang perjalanan hidup Nabi dan juga para sahabat, sumber yang paling tinggi ialah kitab-kitab yang ditulis oleh para imam ahlu hadis, yang kalau orang ahli hadis dia panggil talaqqat bil qabul, semua orang terima. Okay. Dia sebut sini al-kutubus sittah, iaitu kitab hadis yang 6. Apa dia? Al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Ibn Majah. Ini 6 kitab hadis yang terkenal. Wa yudhafu ilaiha, dan ditambah lagi Muwatta al-Imam Malik, kitab Muwatta Imam Malik. Wa Musnadul Imam Ahmad, dan kitab Musnad Imam Ahmad. Fa hadhihi al-kutub wa khassah al-Bukhari wa Muslim fi dzarwatil ulya min as-sihhati wath-thiqati wat-tahqiq. Dan kesemua buku-buku ni, kitab-kitab hadis ni, terutamanya wa khassah al-Bukhari wa Muslim, iaitu kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim, fi dzarwatil ulya, berada pada kedudukan yang teratas, min as-sihhati, daripada kesahihan, wath-thiqah, dan kepercayaan, wat-tahqiq, dan juga kebenaran. Maknanya dia nak beritahu pada kita ni beberapa kitab hadis yang kita boleh jadikan sebagai sumber induk untuk kita ambil sirah-sirah Nabi. Ammal kutubul ukhra, adapun kitab-kitab yang lain, faqad tadammanat as-sahih wal hasan. Kitab-kitab yang lain boleh jadi hadis yang ada dalam tu hadis yang sahih ataupun hadis hasan. Wa fi ba'dihha ad-dha'if aidan, dan sebahagiannya ialah hadis yang dhaif juga. Min hadhihi al-kutub allati hawatil qasamul akbar min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian besar kisah kehidupan Nabi SAW terkandung dalam kitab-kitab ini. Wa waqa'i'uhu, waqa'i' itu maksudnya peristiwa-peristiwa, wa hurubuhu, muka surat 27, dan juga peperangan-peperangan yang dilalui oleh Nabi, wa a'maluhu, dan juga amalan-amalan harian yang dilakukan oleh Nabi. Nastati'u an nakuna fikratun syamilah, dan daripadanya kita dapat membentuk pemikiran yang menyeluruh. Nastati' an nakuna fikratun syamilah, kita dapat faham dengan secara menyeluruh. Wa in kanat ghairu mutakamilatun ahyana, walaupun kadang-kadang ianya tidak lengkap antara satu sama lain. Maknanya hadis Nabi ni dia taklah cover semua. Tapi kita bolehlah nak berpegang dengan hadis tu. Okey. An sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa mimma yazidu thiqatu biha wal itmi'nanu ilaiha annaha ruwiyat bis sanadil muttasil ila sahabati ridwanullahu alaihim. Dan apa yang kita dapat terima lagi di sini, apa yang dapat kita tambah, wa mimma yazidu, dapat lebih meyakinkan kebenaran cerita tu, wal itmi'nan, dan rasa tenteram bila mana dengar hadis tu, innaha ruwiyat, kerana hadis-hadis itu diriwayatkan bis sanad, dengan sanad al-muttasil, yang bersambung,
ila sahabati, kepada para sahabat ridwanullahu alaihim, yang diridai Allah sekaliannya. Wa humul ladzina 'asharur rasul wa lazimuh, yang mana mereka para sahabat itu hidup hidup bergaul dengan Nabi, wa lazimuh, dan juga melazimi Nabi. Wa nasarallahu bihim dinah, dan Allah Ta'ala menjadikan agama ini bangun dengan sebab mereka para sahabat. Wa qad rabbahum Rasulullah, dan mereka itu telah dididik. Rabbahum maksudnya dididik mereka itu para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ainaih, di hadapan mata Nabi. Jadi nak sebut pada kita, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat kita boleh terima sekiranya sanad itu sanad yang terjaga elok, dengan sebab sahabat ini ialah golongan yang telah dijaga dan telah dididik oleh Nabi. Fakanu akmalul ajyalit tarikh istiqamatul akhlaq wa quwwatil iman, dan mereka itu telah menjadi sebaik-baik akmal, sebaik-baik sesempurna ajyal, generasi. Ajyal maksudnya generasi. At-tarikh dalam sejarah, maknanya para sahabat ni ialah sebaik-baik sesempurna generasi dalam sejarah. Istiqamatul akhlaq, yang mana akhlak mereka itu konsisten. Wa quwwatul iman, dan iman juga kuat, iman mereka kuat. Wa sidqu hadis, dan benar bila mana berkata-kata. Wa samu arwah wa kamalil uqul, dan tingginya ruh. Arwah sini apa yang dia terjemah sini? Mereka yang bergaul dengan Rasulullah secara bersama, Allah juga telah memenangkan agama melalui mereka. Rasulullah SAW sendiri yang mendidik mereka, oleh itu mereka adalah generasi paling sempurna dalam sejarah, sama ada dari segi keluhuran akhlak, kekuatan iman, kejujuran percakapan, ketinggian ruh. Wa sumuwi arwah, ketinggian ruh maksud dia. Wa kamalil uqul, dan juga kesempurnaan akal. Fa kullu ma ra'awhu lana an Rasulillah bisanadis sahih al-muttasil yajibu an naqbiluhu ka haqiqati tarikhihi la yukhalijuna syak fiha. Disebut sini bila mana sirah tu datang daripada para sahabat dan sanad cerita tu terjaga dengan baik, yajibu an naqbilahu, maka perlulah kita untuk menerimanya ka haqiqati tarikh, sebagai tarikh ataupun sejarah yang sebenar. La yukhalijuna syak, tidak terganggu ataupun tidak bercampur syak pada cerita tersebut. Jadi nak sebut pada kita apa yang nak disampaikan oleh penulis ini, syarafus sahabah, kemuliaan para sahabat yang menjadi perekod kepada kehidupan Nabi. Sebab tu kalau tengok di sisi para ulama ahlus sunnah wal jamaah, kedudukan para sahabat ni memang tinggi. Kaedah yang digunakan ialah kullus sahabati udul, semua sahabat ni adil. Adil ni maksudnya kita terima riwayat-riwayat daripada mereka, yang mana riwayat tu telah dibawa oleh tabi'in dan juga perawi-perawi selepas daripada itulah. Maknanya walaupun kita tengok satu hadis, dia datangkan contohlah Ani bin Umar, daripada Ibnu Umar. Betul lah itu nama sahabat, tapi kena pastikan dulu siapa yang dengar pada Ibnu Umar tu. Ini benda-benda yang teknikal sikit lah dalam ilmu hadis. Setiap hadis ni orang boleh nisbah kepada sahabat. Hatta hadis palsu pun orang nisbah pada sahabat, ataupun nisbah pada Nabi. Cuma nak beritahu pada kita kepentingan menjaga rantaian berita tu daripada pembawa-pembawa berita yang betul. Sebab tu ilmu sirah, walaupun para ulama kata riwayat-riwayat dhaif dalam sirah ni diterima, para ulama sirah ni dia agak ringan dalam isu ni, boleh terimalah riwayat-riwayat dhaif ni, kita boleh terima. Tapi walau macam mana pun kita tetap meletakkan riwayat yang paling, riwayat yang paling terbaik ialah riwayat yang sahih. Sebab tu dia ada satu buku yang menarik yang membahaskan tentang riwayat-riwayat sahih berkaitan dengan sirah Nabi, iaitu Siratun Nabawiyah As-Sahihah, yang ditulis oleh Dr. Akram Diya Al-Umari. Buku ni ada terjemah dalam bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pun rasanya baru terjemah. Bahasa Melayu Malaysia kita pun ada terjemah. Dan yang paling mudah lah untuk kita cari sekarang ni ialah Rahiqul Makhtum. Paling mudah oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi.
Dan kalau kita tengok Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ni pun dia tulis Rahiqul Maktum tu 7 kali saringan yang dia buat untuk dia buang riwayat-riwayat yang dia rasa perlu diteliti balik. Dan banyaklah kalau kita tengok, dan kita kena tahu masyarakat kita orang Melayu ni dia terbiasa dengan tak berapa teliti sangatlah riwayat ni. Kita akan terima riwayat mudah-mudah. Sebab tu kita akan tengok bercampur. Kadang-kadang kalau kita tengok orang-orang yang lama lah, orang-orang yang berumur, riwayat-riwayat yang orang-orang ustaz-ustaz yang agak lama tradisional, dia cerita, dia hikayatkan semua, tapi dia tak cerita ambilan daripada hikayat tu ataupun cerita tu. Sebab tu kita akan tengok tercemarnya pengajian sirah ni adanya riwayat Israiliyat dalam dia. Israiliyat ni kita kena tahu, pendirian para ulama ahlu sunnah dalam bab Israiliyat bukanlah kita tolak semua. Tapi kita kena buat saringan terhadap riwayat tu. Dia ada seorang tokoh masih hidup lagi, Dr. Salah Al-Khalidi. Dia ada tulis buku tentang Al-Israiliyat fil Quran. Riwayat-riwayat Israiliyat dalam Al-Quran. Maknanya ada riwayat-riwayat Israiliyat yang Quran terima, tapi Quran cerita dengan gaya lain, tapi datang ahli kitab diejah bagi nampak lagu lain. Contoh kalau kita tengok cerita penyembelihan lembu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Kalau kita buka Quran, senang sikit tengok dalam Quran. Cerita tu ada dalam surah Baqarah. Ni saya nak beri contoh Israiliyat yang berjaya divert, dia tukar kita punya kefahaman terhadap cerita tu sepatutnya macam tu. Tapi dengan sebab cerita Israiliyat ni dia convert kita nampak benda lain. Okay. Yang kita selalu dengar, sebab apa Allah Ta'ala perintah Bani Israel ni sembelih anak lembu ataupun lembu betina tu? Yang kita selalu dengar lah di masjid-masjid orang duk cerita apa semua. Sebab berlakunya pembunuhan di kalangan Bani Israel. Satu orang lelaki Bani Israel dia kaya, dia tak ada anak, ada isteri tak ada anak, dan dia ada anak saudara. Sebahagian riwayat kata isteri dia pun dah meninggal, dia hanya ada anak saudara. Orang macam ni Arab panggil kalalah. Anak tak ada, isteri tak ada, tapi anak saudara ada. Jadi anak saudara dia lah yang akan mewarisi harta dia yang banyak tu. Okay. Jadi dia dibunuh. Riwayat mengatakan dibunuh oleh anak saudara dia sebab anak saudara dia tunggu lama sangat tak mati-mati. Nak harta tu bunuh siap-siap. Okay. Jadi dia bunuh tu dia pandai. Dia tak bunuh just bunuh gitu je. Dia bunuh dan dia ambil mayat pak saudara dia pergi letak dekat kampung sebelah. Sehingga orang-orang pada waktu tu, orang kampung dia tu, kampung pak saudara dia duk ingat orang kampung sebelah yang bunuh pak saudara dia. Okey. Benda tu Quran disebut. Kalau kita tengok ayat yang ke 72 surah Baqarah. Allah Ta'ala kata wa iz qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia kemudian kamu menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah telah melahirkan ataupun tetap menzahirkan apa yang kamu sembunyikan. Ayat ni nak membenarkan cerita Israiliyat, kisah pembunuhan tu. Kisah pembunuhan tu ada tak? Berlaku atau tidak? Ya, berlaku. Okay. Macam mana Allah Ta'ala nak jadikan pembunuhan tu selesai? Okay. Yang kita biasa dengar, ni saya nak sebut versi yang kita biasa dengar. Cari, akhirnya jadi perbalahan. Dua buah kampung jadi huru-hara. Dengan sebab kampung ni dah tuduh kampung sebelah yang bunuh. Sebab dalil dia, mayat orang kampung dia duduk kampung lain. Okay. Jadi saling tuduh-menuduh, tak selesai masalah, bawalah kes ni kepada Nabi Musa AS. Maka riwayat yang kita selalu dengar, Allah Ta'ala perintah pada Nabi Musa suruh sembelih seekor lembu, ambil satu bahagian pada lembu tu, pukul dekat mayat tu bangun, beritahu siapa bunuh. Itu riwayat yang kita biasa dengar lah. Okay. Kalau kita tengok dalam Quran kan, ayat 72, kita undur 2-3 ayat sebelum tu, iaitu ayat yang ke-67. Kita buka dalam Quran kita, dalam Mushaf kita akan tengok. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-67,
sebelum ayat bunuh tu lah, sebelum ayat tentang nak beritahu cerita pembunuhan tu, Allah Ta'ala kata wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Dan ketika mana Allah Ta'ala berkata pada Musa, wahai Musa, katakanlah kepada kaummu, Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kamu semua untuk menyembelih seekor lembu betina. Baqarah. Tu ayat yang ke-67. Qalu atattakhiduna huzwa. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Okay. Itu kata-kata Bani Israel. Bila mana berlaku saja arahan suruh sembelih seekor lembu, Bani Israel ni ramai-ramai dia kata, atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, adakah kamu nak main-main dengan kami? Nak suruh sembelih seekor lembu ni? Okay. Cerita Israeliat yang saya sebut tadi tu, yang riwayat yang terkenal tu, dibunuh lembu tu ialah untuk menyelesaikan kes pembunuhan. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir riwayat cerita ni, tapi Ibnu Katsir dia bawa sanad komplit, dan dalam sanad tu ada beberapa perawi yang bermasalah. Dikatakan riwayat tu, kes pembunuhan tu ambil masa 40 tahun nak selesai. Sebab apa? Balah nak cari lembu satu hal. Nak cari lembu tu balah. Sebab ada sikat degil. Dan dia orang tak boleh terima, macam tak logik. Nak selesai kes, sembelih lembu. Sepatutnya menang kes bawa sembelih lembu, kita bawa makan ramai-ramai. Okay. Ni kes tak selesai lagi, sembelih lembu dah, nak bergular ke apa. Okay. Jadi ni benda yang orang tak faham. Okay. Quran dia cerita sembelih lembu asing, cerita pembunuhan asing sebenarnya. Dia bukan cerita yang sama. Bukan whole story tu digabungkan sekali. Israeliat dia gabung dua-dua. Apa kesan dia? Cerita yang versi kita tengok. Kesan dia kita akan nampak Allah Ta'ala hidupkan orang yang telah dibunuh tadi dengan sebab lembu tu barukan orang tu hidup. Dia sebenarnya dia tak mencapai tujuan utama Quran itu ialah untuk cerita tentang tauhid. Tak capai. Dia akan nampak, oh hebat jugalah lembu sampai kena ambil bahagian dia, pukul pada mayat baru kawan tu bangun. Dia akan jadi satu essence intipati. Dia macam nampak lembu tu ada something sebab kena sembelih. Sepatutnya kalau Tuhan nak bangkitkan, dia tak perlu sembelih lembu pun. Okey. Cuma kau tengok terjemahan bahasa Melayu, dia akan terjemah. Kalau kita tengoklah dalam Quran tu, ayat yang ke-73, ayat yang selepas daripada kes bunuh tu, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Katakanlah wahai Musa, pukullah mayat itu dengan satu bahagian daripadanya. Itu terjemahan secara perkataan. Idribuh, pukul mayat itu bi ba'dihha, dengan satu bahagian daripada jasadnya. Okay. Tapi terjemahan bahasa Melayu, kalau tuan-tuan tengok semua sekali, Abdullah Basmih ke Pimpinan Ar-Rahman, dia akan sebut pukullah mayat itu dengan satu bahagian daripada lembu itu. Dia akan terjemah macam tu. Saya pun tak tahu sebab apa dia terjemah macam tu. Okay. Yang saya belajar lah. Okay. Dalam tafsir An-Nasafi, Imam An-Nasafi kata terjemahan lagu tu tak betul. Itu terjemahan Israeliat. Itu campur aduk cerita Israeliat. Sebab cerita sembelih lembu ni ialah cerita selepas daripada Nabi Musa turun daripada Bukit Tur Sina, terima Taurat 40 hari 40 malam. Turun-turun tu tengok Bani Israel duk sembah anak lembu. Turun-turun tengok dia orang duk buat syirik. Okay. Jadi dia orang ni tak makan lembu pada waktu tu. Sebab dia orang nampak lembu tu hebat. Tak tahulah macam mana Samiri buat kepada kaum Bani Israel ni sampai dia nampak lembu tu hebat. Dan dia orang pilih untuk tak makan lembu, dia orang makan kambing. Lembu tak orang kata apa, tak peduli dengan lembu. Jaga, muliakan lembu. Dia ada satu takdis memuliakan lembu. Jadi Nabi Musa ni dia beritahu balik, jangan sembah lembu tu, sembah Tuhan. Kamu sembah lembu tu mengarut. Okey. Dia orang stop sembah lembu. Tapi dia orang ada satu perangai, lembu tak makan. Stop dah sembah lembu. Ada rasa macam tak berapa, orang Terengganu kata tak gamuk nak makan. Tak berapa, tak apalah tak sembah. Kita orang tak sembah lembu, tapi lembu ni tak apalah kita makan yang lain. Jadi nak membuang sikap rasa lembu tu tidak perlu dimakan, Allah Ta'ala perintah suruh sembelih dan suruh makan sebenarnya. Sebab tu kau tengok dalam surah yang sama, dalam surah Baqarah ayat-ayat sebelum tu, bila mana perintah suruh sembelih lembu, dia orang banyak soalan. Bila mana perintah suruh sembelih lembu, Allah Ta'ala pun kata dalam Quran, ud'u lana rabbak, soalan Bani Israel, mintalah kepada Tuhan kamu, wahai Musa, mahiyah, lembu tu lembu macam mana?
Maka kata Allah Ta'ala, lembu tu la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Soalan mereka tu ialah menunjukkan keengganan, tak mahu sembelih. Sebab apa? Rasa lembu ni hebat, nampak di mata dia tu nampak hebat. Dia ada binatang yang kita dia sikap macam ni kita tengok bukan Bani Israel je, setengah-setengah bangsa pun ada. Dengan kepercayaan tertentu. Ada setengah bangsa tak makan kerbau-kerbau tertentu. Dengan sebab adalah cerita. Saya ingat saya pernah pergi ke Sumatera Barat, kawasan Minangkabau, kawasan Hamka. Orang Minangkabau dia tak makan kerbau yang warna pink tu, kerbau balau. Kerbau balau tak makan. Sebab apa tak makan? Sejarah dia bila mana berlaku peperangan Minang. Lembu tu minum darah orang Minang yang mati dalam perang tu. Jadi dia orang sumpah tak makan. Korban pun dia orang tak pilih lembu tu. Jadi dia ada satu sikap, padahal Tuhan tak haram kita makan pun. Okey. Dia macam-macam. Dia ada di Malaysia kita pun ada orang tak makan ikan tertentu sebab keturunan tak bagi makan. Ikan tapah ke apa saya tak ingat. Perak ikan tapah. Keturunan Pak Kaduk sebab kalah judi ikan tapah bagi emas kat dia. Janji dah jangan makan ikan tapah sebab ikan tapah ni bagi kita kaya balik. Okey. Benda tu kau tengok syaitan dia ambil pot. Sebahagian keturunan dia makan muntah darah. Jadi orang duk percaya. Syaitan dia boleh buat benda tu lah. Okay. Jadi Bani Israel dia ada penyakit macam tu. Bila mana suruh sembah lembu tu, dia orang dah start sembah lembu, tapi lembu tu dia orang tak apa nak makan, tak gamak nak makan. Tuhan suruh dia sembelih lembu, dia bagi macam-macam alasan. Okey, lembu macam mana? Nak muda ke nak tua? Tuhan kata tak muda tak tua, pertengahan. Dah tahu dah tak muda tak tua, lepas tu tanya pula warna apa? Okey. Tuhan kata warna yang kuning, tapi taklah kuning yang terlampau kuning. Kuning yang tak pucat pun tak juga. Tapi sedap mata memandang. Okey. Sedap mata memandang tu payah dah kita nak pilih. Sebab semua mata tak sama. Ada mata tengok kuning yang macam ni baru okey, kuning yang macam ni kurang okey. Tanya orang lain kuning yang ni tak okey. Saya nak sebutnya cerita sembelih lembu tu cerita lain. Cerita pembunuhan tu cerita lain. Tapi Israeliat dia gabung sekali dan sekali nampak hebat lembu. Cerita pembunuhan tu nak sebutnya Tuhan boleh bangkitkan orang yang Tuhan nak. Tu je sebenarnya. Okey. Jadi dia divert. Boleh faham macam mana dia corner kita tu nampak hebat lembu. Israeliat punya cerita. Sebab tu para ulama sangat berhati-hati dalam bab ni. Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, tokoh ulama pada India, dia tulis khusus tentang bab ni. Dia kata Israeliat ni ialah duri dalam daging yang mensyirikkan umat Islam secara halus sebenarnya. Maknanya kita rasa macam okey sebab kita baca dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam kitab-kitab tafsir. Kita tak belajar metodologi penulisan kitab. Memang dalam kitab Ibnu Katsir ni dia ada bawa riwayat tu. Tapi Ibnu Katsir dia bertanggungjawab. Dia bawa semua perawi. Maknanya orang zaman Ibnu Katsir bila mana tengok, nama dia ni tak boleh percaya ni. Bawa saja sekadar nak beritahu. Sebab tu kita nak baca tafsir Ibnu Katsir kena ada yang dah tahqiq dah. Supaya kita tahu, okey, ini siapa perawi dia. Sebab Ibnu Katsir dia akan bawa semua. Dia memang sardur riwayah, bawa semua riwayat sebab nak beritahu ayat ni tafsir cara betul macam ni, tafsir cara salah macam ni. Antara cerita yang paling banyak tokoh tambah Israeliat ni Harut Marut satu lagi, cukup banyak. Cuma saya tak nak ceritalah sekarang. Cuma saya nak sebutnya bila mana kita nak cari sirah Nabi berdasarkan hadis, dia bukan hanya semata-mata tengok hadis kita pun terima, dia mesti dilihat pada banyak segi. Sebab tu kau tengok ada orang dia bermudah-mudah. Dia kata Nabi lahir dalam keadaan dah berkhatan. Lepas tu tanya dalam kitab ada Mawahib Al-Laduniyah. Memang kitab tu kitab sirah yang agak terkenal. Okey. Tapi nak kena tahu kitab tu riwayat dia siapa. Dan kadang-kadang orang kata okey hadis ni riwayat Imam Ahmad. Betul Imam Ahmad, tapi dia tak tengok komentar Imam Ahmad yang hujung tu. Imam Ahmad bawa riwayat okey Nabi wulida makhtunan. Nabi dilahirkan dalam keadaan berkhatan. Keluar-keluar tu sebut alhamdulillah. Keluar-keluar tu menghadap kiblat. Ada sebahagian ni sebuah hadis tu riwayat Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad sebut hujung, wa hadzal hadis batil. Hadis ni batil. Dia baca sekerat je. Itu benda kita kena tahu. Memang sebab tu saya kata kitab-kitab hadis tu dia sebut. Semua dia sebut tadi. Okey. Bukhari Muslim okey. Bukhari Muslim okey. Yang lain kena ada sikit ilmu untuk kenal riwayat tu betul tak betul. Jadi ilmu ni atas apa? Ilmu ni atas ustaz-ustaz yang mengajar sebenarnya. Bukan atas orang awam. Sebab orang awam dia tak cukup masa nak faham semua.
Kita tak ada masa nak orang kata apa, nak cover semua lah. Jadi tanggungjawab atas orang-orang. Sebab tu kita tengok kalau dia tak cermat, kita akan tengok cerita Israeliat ni akan berulang balik. Sebab tu tuan-tuan akan tengok orang akan cerita Nabi Adam makan buah khuldi, orang lelaki jadi ada halkum. Jadi benda-benda macam tu. Dia akan repeat benda tu. Kalau kita kata stupidity, kebodohan balik dia akan keluar. Nampaklah agama tu macam tak apa cerdik. Sebab tu saya pegang dengan kaedah, kalau kita dengar satu riwayat tu, dia nampak macam bodoh tu bukan pada agama. Dia mesti ada something yang tak clear di belakang tu. Tapi orang sandar pada agama. Okay. Kita ngam-ngam dah, masa kita dah habis dah ni. Okay. Jadi kita sambung insya-Allah minggu depan. Sumber yang ketiga, muka surat 27 tu, Syi'rul Arabi Al-Mu'asir li'ahdir Risalah. Ke situ. Kita sambung muka surat yang ke-27 tu. Insya-Allah. Setakat tu saja perbahasan kita pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.